Okey, bismillah. Malam ni kita akan berbicara tentang satu benda yang harapnya antum familiar. Kalau baca ni boleh baca kan? Al-Ma'surat. Familiar? Familiar. Ada yang tak familiar? First time dengar? Benda ni Ma'surat. Terlalu familiar. Kat bawah tu nampak ke agak kecil lah tu? Apa? Lil Imam Hasan Al-Banna. So dalam risalah yang asal dia ada 3 line lah sebenarnya. Al-Ma'surat, Lil Imam Hasan Al-Banna, lepas tu dia ada tarikh bila dia keluarkan risalah ni. Ni salah satu risalah. Bila sebut salah satu risalah, faham ke? Sebab kalau siapa familiar dengan Majmu' Rasail ataupun himpunan risalah, ni salah satu jenis cetakan lah. Tapi yang ni, kalau yang full ni jilid 1, so dia ada sampai jilid 5 tak silap yang versi ni. Tapi siapa yang ada yang macam yang kulit hijau tu ataupun yang kulit biru purple yang ada gambar muka Hasan Banna tu, yang hanya bahasa Melayu dalam tu, dia seketul je lah Majmu' Rasail ni. So Majmu' Rasail tu translation dia ialah himpunan risalah-risalah Imam Hasan Banna. So salah satu risalahnya risalah ini. Kalau yang pernah cover risalah lain, risalah Dakwah Tuna pernah cover. Siapa pernah cover Dakwah Tuna? Nah, Ila Syabab, wahai pemuda. Apa tak keluar pula, sekejap, buka lah sini. Risalah Ta'alim. Muktamar kelima ni mungkin jarang pernah cover lah. Muktamar Khamis, Nizamul Usar. Nizamul Usar tu boleh faham? Nizamul Usar, risalah Nizamul Usar. Nizam Usar, Usar tu jamak kepada usrah lah. Jamak taksir usar. Okay, so kalau nak tahu macam mana starting usrah tu adalah risalahnya. So dia ada banyak risalah. Apa lagi? Bainal Ams wal Yaum, Bainal Ams wal Yaum, antara semalam dan hari ini dan sebagainya lah. So ada mungkin antara risalah-risalah tu yang kita pernah dengar daurahnya. Ada yang ada memiliki kopi tak? Majmu' Rasail, apa-apa versi lah, versi Melayu saja. Yang ni anda suka macam ni sebab dia Arab sebelah, Melayu sebelah. So anda suka tengok teks asal dia. So kadang-kadang kadang-kadang ada translation error sikit lah. Ada yang, siapa yang ada? Apa-apa jenis Majmu' Rasail? Ada? 1, 2, 3. Siapa yang, ya omanya tak angkat tangan. Ada yang tak pernah tahu? Itu ada himpunan risalah ni. So nanti boleh ni lah. Okey. Tapi yang risalah ni semua familiar kan? Walaupun tak pernah tengok Majmu' Rasail. Semua familiar Di sekolah lagi. Masya-Allah. Okey, ada yang siapa pernah baca? Siapa pernah baca risalah ni? Risalah Al-Ma'surat. Lain ke? Tu yang nak tahu tu. Siapa rasa dia pernah baca? Ya, ni daripada Majmu' Rasail ni. Tapi kalau antum baca yang buku yang kecil tu, biasanya yang paling ringkas yang biasa kita baca, yang buku cetakan kecil tu, dia ada still nama Hasan Banna kat bawah kan? Sama ke lain? Kalau yang ni kalau cetakan ni, cuba tengok page jap. Just nak tengok antum punya ni. Muka surat 285. Al-Ma'surat. Okey, kat dalam cetakan ni sebab dia jadi tebal sikit sebab dia ada sebelah-sebelah Melayu Arab tu dia tebal ni. Tebal ni. Kalau yang size macam ni lah. Dia tebal ni. Agak-agak sama ke lain dengan yang antum biasa tu? Ada huraian kot Okey. Kita tengok kandungan dia. Okey, malam ni ini mau kepada overview dan untuk harapannya untuk men-trigger ke level of interest lah kot, ke apa kata, ingin tahu untuk tengok sendirilah ada salah tu. So kita tak akan pergi line by line apa semua tu, tapi akan pergi overview apa benda dan kita akan highlight satu benda Kalau kita tengok kandungan dia ni dia punya topik boleh baca kalau Arab tu. Yang atas tu muqaddimat ataupun kalau translation dia muqaddimah. Yang sorry lah kecil sikit Satunya dia bukan full size pun. Lampu ni bantu tak Still boleh baca Okey.
Lepas tu al-qismul ula, awal ke ula kalau macam tu? Awal. Awal okey. Al-qismul awal al-wazifah. Biasa dengar wazifah? Kat mana dengar biasa wazifah? Apa? Wazifah apa yang biasa dengar? Wazifah kubra lagi? Wazifah sugra. Okey. So yang kita biasa jumpa tu, yang itulah portion ni, chapter ni. Dia ambil keluar daripada full salah, itulah wazifah. Ataupun kalau anda tak translate lah. So kalau kita pun sebut wazifah juga sebab dalam tu pun kita nampak dia tulis wazifah. Okey, al-qismus tsani wirid al-Qur'ani. Al-wirid Qur'ani. Al-qismus tsalis adiyah al-yaum wal lailah. Betul Kalau siapa yang faham bahasa Arab, betulkan barisnya sebab dia letak ada barisnya, anda pun kena ni. Doa-doa siang dan malam. Al-qismur rabi', yang keempat, adiyah al-ma'surah fi halat mukhtalifah. Doa-doa maksur dalam berbagai kesempatan. Dan yang last sekali, min aurad al-ikhwan, daripada wirid-wirid ikhwan. Now, nanti kita akan tengok sekali lalu. Yang biasa kita jumpa tu adalah yang qismul ula tu, wazifah. Dan kalau antum buka yang page last sekali tu adalah min aurad al-ikhwan. Sebab tu kalau antum baca doa, sebab ada orang pernah tanya tau, doa ni sebabkan nama dia maksurat. Dan kalau kita tengok semua ayat Quran dan doa yang maksur lah. Tapi kalau doa belakang tu kan, Allahumma innaka ta'lamu anna hazil qulub. Ni doa maksur macam mana pula ni kan? Sebenarnya kalau Al-Banna pun tak pernah declare dia maksud, sebab dia dia ambil daripada last tu. Ini wirid ikhwan. Sebab tu doa dia memang kita berkumpul untuk berdakwah, memang ikhwan punya doa lah bersama mereka kan. Tapi somehow yang mencetak buku tu dia pergi ambil yang tu, template sekali, namakan benda tu maksurat. So setengah orang pun ingat itulah semua yang dimaksudkan begitu. Bukan nak kata betul salah, nak kata historical begitu yang menyebabkan kita ada mungkin persepsi yang begitu. Okey, so kita akan pergi sekali sepintas lalu lah. Min aurad al-ikhwan ni yang kisim yang kelima ke dia lain? Bukan, dia sebab yang okey, qismul ula sampai rabi' tu semua maksur. Maksur ni, maksur faham tak maksur? Memang konkret, confirm daripada Nabi lah, Quran dan daripada Nabi kan. Sebab tu wazifah tu kalau kita tengok yang kita baca tu kan, ada Al-Quran, Quran of course maksur, dan ada zikir-zikir memang ada sandaran-sandarannya kan. Ada hadis sahih dalam belakang tu. Wirid Quran ni memang ada surah-surah yang dispecify yang sepatutnya jadi amalan. Doa siang dan malam kita akan tengok doa apa yang di-highlightkan, tapi semua doa maksur. Lepas tu doa kesempatan pun sama. Lepas tu min auradil ikhwan ni sebab tu dia tak kategori sebagai salah satu kisim tu sebab dia bukan doa maksur lah. Dia memang doa kita, doa untuk kita dalam bahasa kita kan. Okey, soalan yang bagus. Of course kalau ada apa-apa soalan apa-apa boleh terus tanya je insya-Allah. Okey. So anda akan pergi akan petik-petik lah Nanti kalau yang sepatutnya kita kalau kita nak mengamalkan benda tu, sepatutnya kita pernah lah tahu apa landasan dia semua kan. So ini just petik-petik dan memang takkan cover semualah. Kalau tak, memang kita sekali dengan kiam lah kita sesi ni kan. So ni terus ni subtopik dalam mukaddimat ada 4 subtopik plus 1, maknanya ada 5 lah subtopik, tapi yang bernombornya dalam risalah ni ada 4. Dan anda terus letak translation dia. Yang pertama, zikir di setiap kesempatan. Kedua, keutamaan zikir dan orang-orang yang melakukannya. Ketiga, adab berzikir. Keempat, zikir berjamaah. Dan kelima, penutup. Now, ini mukadimah sebab sebelum nak cerita apa amalan-amalan yang Al-Banna expect kepada semua ikhwah buat, dia kena ada mukadimah dulu lah. Kenapa? Sebab ni termasuk kenapa ada perbincangan 4 tu, sebab ada orang kata okey ke berjamaah, memang Nabi ajar buat berjamaah ke tak kan. So dia ada perbincangan di situ. Dan yang sebelum tu ialah motivasi dan reasoning kenapa sepatutnya ni amalan kita lah. Alright. So anda just petik-petik okey, anda rasa yang benda yang by default anda semua dah faham, anda tak akan petik lah kot. Macam kalau yang ni macam almost semua faham lah kot. Kita sepatutnya berzikir atas semua kesempatan. So dia petik beberapa ayat, contohnya
kalau sini apa? Surah Az-Zariyat ayat 50. Maksudnya, maka segeralah kembali kepada mentaati Allah, sesungguhnya aku memberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. Ni petikan ni. Sekejap Okey, dan keutamaan apa yang dipetik kat sini. Okey, dia bawa banyak ayat-ayat ayat Quran juga surah Al-Ahzab ayat 41 ke 42. Maksudnya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah, ya ayyuhallazina amanu uzkurullaha zikran katsira. Berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Wasabbihu bukratan wa asila. Dan bertasbihlah pada waktu pagi dan petang. Ini semua yang ni dalam bab keutamaan orang-orang yang melakukannya. Seterusnya adab berzikir. Apa yang dia highlightkan contohnya. Okey, so anda just baca point-point sekali lalu. Okey, yang kat sini anda just tunjuk tu je lah. So yang ni anda baca, kalau antum nak take note ke apa benda, boleh take note. Of course, amat digalakkan lepas ni carilah Majmu' Rasail tu. Kalau yang dah ada ke tak pernah buka sampai sebab dia agak ke belakang kan, risalah Al-Maqsudah ni, boleh buka Okey, ada 5 adab yang digariskan di sini yang harapnya kita dah amalkan pun. Yang pertama, ini adab dalam berzikir. Yang pertama, khusyuk dan sopan, menghayati makna-makna kalimat, berusaha terbawa oleh pengaruhnya serta memperhatikan maksud dan tujuannya. Yang pertama. Yang kedua, kat sini bahasa Indonesia, melirihkan suara sebisa mungkin. Melirihkan ni apa? Perlahan. Dengan terap konsentrasi penuh semangat sehingga tidak mengganggu orang lain. Okey. Okey, ni dia petik surah Al-A'raf ayat 205 Wazkuru rabbaka fi nafsik tadarruan wa khafifah wa dunal jahr. Dia punya cetakan ni susah nak baca ni. Minal qawli bil ghudwi wal asal wala takum minal ghafilin. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di pagi dan petang, dan jangan kamu termasuk orang-orang yang lalai. Yang ketiga, ini dalam keadaan berjamaah, seirama dengan jamaah jika zikir dilaksanakan secara berjamaah. Jangan mendahului jamaah, jangan terlambat dari mereka, dan jangan pula mengikuti bacaan mereka. Apabila ia datang sementara mereka telah memulai, maka hendaklah memulai bacaan bersama mereka dengan awal lafaz, kemudian melanjutkan apa yang belum dibaca setelah berakhir. Jika dia terlambat di tengah-tengah mereka membaca zikir, hendaklah ia membaca apa yang lewat kemudian menyusul bacaan mereka, dan jangan langsung mengikuti bacaan mereka. Hal ini agar tidak menyelewengkan bacaan dan mengubah susunan. Faham ke ni? Ni biasanya kalau kita join orang dah tengah baca, kita tiba-tiba start tengah-tengah ayat ke apa, dia dah jadi maksudnya tergantung dan sebagainya. So dia sebut adabnya bagaimana So kita lengkapkan benda tu. Keempat, bersih pakaian dan tempat, memperhatikan tempat-tempat terhormat dan waktu-waktu yang sesuai sehingga lebih kondusif untuk konsentrasi, kejernihan hati, ketulusan niat. Dan kelima, meninggalkan tempat zikir dengan khusyuk dan sopan serta menjauhi keributan dan main-main yang dapat menghilangkan faedah dan pengaruh zikir. Okey, ni semua adab-adab Yang keempat, zikir secara berjamaah. Az-zikru fi jama'ah. Terdapat banyak hadis yang mengisyaratkan disunnahkan zikir berjamaah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah suatu kaum duduk-duduk untuk berzikir kepada Allah kecuali para malaikat mengitari mereka, rahmat memayungi mereka, ketenangan turun kepada mereka, dan Allah menyebut-jemut mereka di kalangan makhluk yang berada di sisinya. Okey, itu satu hadis yang dibawa. Dan anda menyumpai banyak hadis yang menerangkan bahawa Rasulullah SAW keluar dan bertemu sekelompok sahabat yang berzikir pada Allah di masjid, maka beliau memberikan khabar gembira dan tidak melarang mereka dalam perkara tersebut. Okey, ini contohlah. So ada lagi yang disebut, antum boleh baca sendiri basically menghilangkan persoalan lah dalam konteks zikir berjamaah. Okey, penutup amma ba'd, wazifah ataupun amalan ini kami persembahkan untuk ikhwanul muslimin.
Meski demikian, ia tidak khusus untuk mereka, tetapi untuk seluruh kaum muslimin. Mudah-mudahan ia dapat membantu mereka dalam mentaati Allah. Wazifah ini dibaca di waktu pagi, dari subuh hingga zuhur, dan sore hari, ni petang ni, dari asar hingga ba'da isyak, baik sendiri-sendiri maupun jemaah. Ini garis panduan dia kepada ikhwan lah, bila yang kita baca, maknanya 2 kali sehari tu. Barang siapa melalaikannya, hendaklah tidak meninggalkan sebahagiannya agar tidak terbiasa mengabaikannya. Sedangkan wirid-wirid Quran berkenaan waktu tertentu, malam atau siang, serta doa-doa dan zikir setelahnya, sebaiknya dibaca pada waktu yang ditentukan untuknya. Okey, sebab dalam ni dia ada wazifah dan dia ada ayat Quran dan dia ada doa-doa yang kita akan tengok, contohnya doa bangun tidur dan sebagainya. So ada waktu yang bersesuaian dengan ni. Yang spesifik pagi petang tu yang disebut kat sini adalah wazifah tu lah. Okey. Now, kita pergi kepada Al-Qismul Awal, Al-Wazifah. Okey, so anda tak tulis lah. Kat sini kalau kita tengok, dia memang A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Yang kita biasa tu lah, memang dia terus masuk begitu Dan memang dia letakkan exactly wazifah tu So, yang kita biasa tengok cumanya dia akan habis di dia punya habis di last kali. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tu habis dia. So yang doa yang disebut tadi, doa apa yang kita baca betul? Doa Rabitah semua tu dia tak ada dalam wazifah ni lah. Macam kita sebut tadi, dia akan ada di dalam yang kita cakap yang hujung tu Tetapi dekat sini ada footnote hujung lah lepas habis wazifah tu. Sebab dia mula-mula sebut al-wazifah. Kemudian kat belakang tu al-wazifah sughra. Dia sebut wazifah sughra Dan anak petik dia kata, apabila ada akh yang melalui waktu yang sempit atau tengah kelesuan ataupun futur pada dirinya, ataupun dia lihat saudara-saudaranya yang tengah futur, jika membaca wazifah ini bersama mereka, hendaklah meringkaskan seperti dan dia highlightkan wazifah sughra tu. Anda pernah minta dulu ikhwan UAE lah baca benda ni kan. Lepas tu dia kata apa? Dia kata, oh kita patut sentiasa futur kan sebab kita baca sughra. So standard ikhwan begitulah. Dia macam wazifah normal dia ialah yang panjang tu, yang baca surah Toha apa semua tu kan. Surah Toha ke apa? Bukan surah, dia ayat-ayat selected ayat tu kan. Termasuk doa yang panjang dan sebagainya tu. Tapi dia kata kalau waktu sempit, tapi kat sini dia sebut termasuk kalau kita sendiri yang lesu dan futur, maknanya tak larat nak baca full tu, ataupun tengok member kita yang futur, tak apalah baca yang sughra tu untuk meraihkan keadaan So itu dalam konteks, bukanlah kita tengok member tu kita baca sughra tu, maknanya sebab kita baca sama-sama tu lah, sebab baca berjamaah tu So itu quite interesting So kita biasa sebut, mungkin ada antara kita biasa sebut wazifah kubra sughra kan. Tapi kalau kita baca ni, kubra tu tak wujud, dia wazifah normal, wazifah sughra. Begitulah Tapi kita sebab kubra tu sebab dia macam yang ni wazifah sughra yang biasa kita baca. Kadang-kadang biasa baca biasa kot wazifah kubra sekali setahun ataupun sekali semua hidup. So yang buku dicetak pun yang sughra. Ada yang kita yang skip page kan? Antum biasa yang memang sughra saja ke ataupun antum lompat? Kalau kat sekolah ni sekolah. Oh, kau tak tahu. Sebab yang biasa tu kita yang lompat. Sebab dia star ke apa? Yang macam sughra tu dia star ke something? Dia macam kita tahu yang ni yang konon-konon wajib lah. Yang lain tu sunat. Anyway, quote unquote jangan faham ada kata wajib ke apa. Ni bukan amalan wajib tapi dia sebab tu ada mukadimah tu konteks dia. Now okay, dah tersebut benda tu side story. Kalau ikhwah yang usrah ngana mungkin anda biasa sebutlah benda ni. Kalau antum perasan dalam doa-doa dalam wazifah tu so kita kan tengok dalam amalan yang al-Banna expect ikhwah buat, dia bukan hanya wazifah tu, dan kita akan tengok banyak lagi doa harian yang lain. Cumanya wazifah tu dia ada konteks yang agak spesifik, doa-doa yang dikumpulkan yang kita boleh kategori macam banyak doa pendinding. Pasal doa minta perlindungan daripada ni kan. So nak dijaga cerita, masa tu seorang ikhwah
oleh kucing kenal Akhi Satria antar kenal kot Dia ceritalah pengalaman dia di sana, yang mana dia kata macam bahasa dia tak silap, dia kata ada mak datin tu kan benda. Orang biasa lah, orang biasa yang diganggu lah, sering diganggu kalau kita faham kot Dan dia kata dia pernah pergi berubat apa semua, tak settle Dan kemudian terjumpalah dengan ni. Dia kata baca je lah ni, dia bagi mak surat. Dan lepas tu dia kata dah tak jumpa, dia berjumpa balik lepas 2 bulan macam tu. Oh, seronok mak datin ni kan. Oh, berkesan lah benda ni kan. Dan dia pula jadi promoter yang ni kan. Dah lah dia tak ikut surah pula kan. So nak cerita kat situ ialah bagi orang yang pernah dapat benefit dia, dia sendiri tahu benefit benda tu lah. Dan dalam konteks ikhwah ni, kenapa ayat-ayat tu, doa-doa tu penting? Sebab dalam dakwah ni akan menghadapi macam-macam cabaran lah. Sama ada yang berbentuk begitu, orang tak puas hati dan menggunakan benda yang gaib, kita nak pendinding. Dan juga benda-benda yang kita minta pendinding, daripada malas apa semua-semua tu lah kan. Dan berbagai-bagai. So dia jadi penting bagi orang yang rasa dakwah ni bukan jalan yang mudah. Lagilah sepatutnya rasa ni kritikal lah dalam konteks ni. Sebab orang biasa yang dan kehidupan dia pun dia boleh appreciate kepentingan tu. So bagi orang yang tak buat kerja apa-apa, mungkin tak rasa apa-apa lah, sebab kita tak diganggu kan. So, sebab tu kita tak rasa kepentingan benda tu. Okey, seterusnya Al-Qismu Tsani, Wirid Qur'ani. Okey, dalam ni ada beberapa subtopik seperti yang tertera kat situ. Dan of course ana highlightkan sahaja, nanti boleh baca sendiri. Keutamaan Al-Quran, kadar wirid. Okey, dan kita tengok kadar ni dia bincang lah berapa banyak dalam Quran yang kita kena baca secara rutin. So dia bawa lah perbincangan, ada yang pergi khatam 3 kali sehari, 3 hari sekali. Sorry. Kan ni dia bawa contoh-contoh apa orang kata? Tokoh-tokoh lah kan, ulama-ulama dan sebagainya. Ada yang sebulan sekali, macam 1 juzuk sehari dan sebagainya. Tapi dia punya bottom line dia kalau nak petik sini ialah jangan sampai ada hari yang memang kita tak baca langsung lah. So itu bottom line apatah lagi untuk ikhwah. So of course bagi yang mampu dan sudah ada rutinnya, kita cuba yang terbaik. Bagi yang memang dalam keadaan kesibukan, kepenatan dan sebagainya, jangan sampai benda tu luput lah. So itu dalam konteks kadar punya perbincangan, nanti anda boleh baca. Kemudiannya surah-surah yang disunahkan baca. So dekat sini anda rasa kalau siapa yang familiar dengan benda ni, tak kisahlah kita baca di sini atau tempat lain, kita pun tahu surah-surah yang ada pernah Nabi sebut sunnah dibaca ataupun bagus untuk dibaca. So contohnya surah Yasin, surah Ad-Dukhan, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mulk, surah Al-Kahfi. Ini contoh-contoh surah yang famous yang ramai orang tahu, ada sandaran yang menyatakan dia sepatutnya diamalkan agak rutin lah. Dekat sini banyaklah hadis-hadis yang dinyatakan. So antum boleh baca Now anda mengharapkan antum akan baca lah, sebab dia benda ni yang macam kita ganjaran ni macam ni apa, kita baru termotivasi kan. Tapi sesi ni mau kepada mengekspos kepada satu benda yang kalau selama ini tak tahu wujud dalam kita punya dalam Majmu' Rasail tu, yang dah jadi apa, tak tahulah siapa yang. Kalau dulu Majmu' Rasail ni memang almost kena ada lah kalau ikut usrah, sebab dia macam silibus kan. Sekarang ni tak pasti. Kok macam tak pernah Majmu' Rasail bukan kat Solah, maknanya normal usrah. Memang kalau pelik lah di ikhwah yang tak ada, sebab macam kalau kita nak kata fikrah kita ni macam ni apa, itulah textbook dia Majmu' Rasail tu lah sebenarnya. Anyway, kemudian adab tilawah, yang ni pun antum boleh baca. Of course kalau nak ni dia panjang. Dan kemudiannya majlis untuk mendengarkannya. Ni lebih kepada macam ada orang yang macam contohnya kita berkumpul, lantik siapa yang baca sedap dan kita dengar kan. So itu pun ada benda-benda yang cara-cara yang termasuk dalam konteks wirid Quran kan. Walaupun kita bukan verbalize sendiri, tapi kita mengamati bacaan yang sedap dan kita mengamati maksudnya lah. Dia jadi quite interesting sebenarnya bila dia bercakap dengan orang Arab. Biasanya experience tu terus faham lah kan. Kalau kita ni kadang-kadang dia kena ada addition thing untuk kita feel benda tu. Dan kemudian wirid hafalan
Okey. So Ana just sebut subtopik ya malam ni untuk exposure masing-masing insya-Allah. Dan masa kita pun kita tak target untuk panjang sangat Okey. Kemudian kesim yang ketiga, doa-doa siang dan malam So dalam ni dia nyatakan 10 doa. Yang maknanya kalau kita baca teks ni, kita tahu seorang ikhwah tu macam sepatutnya 10 doa ni siang malam dia normal lah dia baca. Daripada 10, berapa yang antum biasa baca? Anda assume makan dengan tidur mesti, bangun tidur mesti ke selalu tak ingat juga. So pakai baju. Tahu tak pakai baju? Semua bismillah. Dimulakan dengan bismillah semua. Yang lain? Kalau yang dah berkahwin adalah juga yang nombor 5 tu sebab dia kadang-kadang combine. Kalau orang tanya kenapa combine dua benda tu sebab dua-dua doa tu minta perlindungan daripada syaitan. Masuk tandas pun kita minta perlindungan daripada syaitan. Untuk bersama isteri pun doa tu actually minta perlindungan daripada syaitan Kalau yang dah kahwin, kalau tak tahu doa tu, ni kena muhasabah besar lah. Gelak tu tanda tahu ke? Kalau kita ambil contoh sebab ada yang gelak tu, kita pergi terus doa tu lah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, seandainya salah seorang di antara kamu mendatangi isterinya dengan mengucapkan law anna ahadakum iza ata ahlahu qala bismillahi allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana faqudiya bainahuma waladun lam yadurruhu syaitanun abada. So kalau siapa yang baca doa tu lalu dia takdirkan mempunyai anak, maka syaitan tidak akan membahayakan anak tu untuk selama-lamanya. Of course adalah pengkupasan, memang budak ni takkan diganggu syaitan tu ada kupasan dia, tetapi benefitnya begitulah yang literally disebut dalam hadis ni. Kalau doa penutup majlis tu boleh agak doa apa? Tu biasa dah kan, dari sekolah kita biasa. Ada doa-doa yang tadi anda tanya kalau ke membuka aib, kalau cakap berapa banyak yang kita biasa buat. Atau okey, ada tak doa yang antum tak tahu pun bunyi doa ni macam mana dalam 10 ni? So ada satu isu ialah tahu dah doa tu cuma tak amal. Tapi satu pun ada yang doa tu macam mana bunyi dia? Doa tahajud masa tidur. Ana pun tak hafal. So boleh buka boleh buka. Dan sebab kebanyakannya sebab dia dah al-maksurat, memang dia ambil benda-benda yang maksud lah. So boleh buka So dan of course malam ni siapa nak pinjam, anda tak bawa sebab anda ada 3 versi Majmu' Rasail kat rumah. Yang ni anda beli, yang macam ni anda beli kat Indonesia lah. Kebetulan masa pergi Indonesia semua benda ni murah so borong lah. Tapi rasanya kat Malaysia pun ada dah sekarang ataupun online pun boleh beli lah sebenarnya. Tapi kalau malam ni siapa yang nak pinjam dan nak refer, ahlan wa sahlan Okey. Dan seterusnya, keempat, doa maksud dalam pelbagai kesempatan. So disebutkan 10 juga. Okey. So doa istikharah, solat hajat, doa bermusafir, doa terkait dengan kejadian alam. Apa contoh kat sini? Kejadian alam kat sini pasal hujan, guruh, melihat hilal. Hilal ni apa? Bulan sabit ke bulan? Anak bulan So tu contoh-contoh reality. Doa pernikahan dan anak-anak. Doa pernikahan dan anak-anak doa terhadap apa yang dilihat. Boleh tengoklah nanti insya-Allah. Okey. Seterusnya, dan kita nak habis dah pun. Okey. Seterusnya ada wirid-wirid ikhwan yang lain So dekat sini yang ada 3 benda sebenarnya disebut. Satu wirid doa, kedua wirid rabitah, ini doa rabitah tu, dan satu lagi wirid muhasabah. Wirid doa astaghfirullah 100 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala
alihi wasallam 100 kali, la ilaha illallah 100 kali. Dan rasanya antara benda ni kalau kita buka yang wazifah tu kan rasanya macam dimasukkan juga. Sebab dia okey. Kemudian wirid rabitah, okey. Jap kat mana dia sebut ni? Okey, dia wirid rabitah ni kalau ikut kat sini, wirid rabitah dia bermula dengan Qulillahumma malikal mulk. Dia mula kat situ yang memang portion belakang tu lah. Sebab kalau rasanya kalau dalam cetakan yang kita biasa tu macam doa tu yang Allah Maha Ta'alamu tu baru start doa. Kat sini dia bermula dengan itu ayat tu. Ni daripada ayat Ali Imran. Kemudian baca doa yang maksud lepas tu ialah iaitu Allahumma inna hadza iqbalu lailik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik faghfirli. Dan kemudian dia masuk kemudian hendaklah berusaha mengingatkan saudara-saudaranya yang dikenal dan merasakan ada hubungan batin di antara mereka dan saudara mereka yang belum dikenal. Kemudian berdoa Allahumma innaka ta'lamu anna hadzal qulub sampai habis okey. Dan okey, dalam konteks ini ideally lah sebenarnya bila kita nak bersurai dalam kita punya wasilah-wasilah yang mengumpulkan ikhwah, sepatutnya ni doa yang common lah. Sebab maksud dia tu memang sesuai dengan ini, maknanya kita declare dan berdoa sama-sama kepada Allah, kita berkumpul ni tak ada reason lain dan sebagainya untuk dakwah kita dan sebagainya. Dan kemudiannya wirid muhasabah, yang ni sepatutnya dibuat setiap kali sebelum tidur lah. Anda baca melihat ulang ni apa? Revise balik amal hariannya menjelang tidur. Apabila seorang mendapatkan amalnya baik, maka hendaklah ia memuji Allah. Namun jika mendapati selain itu, maka hendaklah beristighfar, memohon kepada Tuhannya, kemudian perbaharui taubat dan tidur dengan seutama-utama tekad. Dan habis. Dia habis dengan sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin. Tak sampai. Wasallam tasliman katsira Hasan Al-Banna. Okey, so kenapa dia bawa benda ni? Satu adalah okey. Satu nak bagi appreciate aspek inilah. Siapa yang familiar dengan apa yang digagaskan oleh Al-Banna? Familiar kan? Gagasan dia, mauriti amalnya dan sebagainya. Kalau kita mengamati apa yang Al-Banna nak kata apa yang nak dicapai tu, ramai orang anggap angan-angan sebab dia terlalu besar, Ustazatul Alam dan sebagainya. Tapi ada beza orang yang berangan dengan orang yang actually plan untuk bagi boleh capai betul-betul. Dan kalau kita tengok from that perspective, dia memang dalam aspek sistem, adanya sistem usrah, macam-macam lah sistem yang disusun. Dan dalam konteks individu tu ada 10 musafat dan ada amalan yang memang diletakkan sebagai baseline ikhwah, macam ni lah amalan dia, harian dia macam ni kan. So dia bukan, kalau kita tengok from that perspective, memang planningnya tu fitting dengan apa yang nak dicapai. Dan dia satu muhasabah kepada kita lah. Kalau kita konon-konon lah kan, cakap dengan orang kita ni nak capai rahmatan lil alamin kan, Ustazatul Alam dan sebagainya, tapi amalan kita yang macam ni pun susah juga. Dia macam tak match antara yang kita prepare diri kita, kualiti diri kita, amalan yang menjaga kita dengan Allah ni, dengan apa yang konon-konon kita capai lah. So sebagaimana para ikhwah di sana tu bila dia cakap tu benda yang real dan preparation dia real, hopefully kita boleh buat benda tu jugalah. Sebab tu dia macam amalan-amalan ni, dia hanya, kalau antum perasan dari mukadimah dia pun dia tujukan kepada ikhwah, tapi dia kata boleh juga diamalkan oleh orang lain. Dan kalau antum, siapa yang pernah baca Risalah Ta'alim? Baca. Yang belakang dia tu ada Wajibat Al-Akh kan? Siapa pernah baca apakah yang disenaraikan tu, yang biasa orang biasa macam jangan minum kopi tu, cakap bahasa Arab Fusha, medical check up, benda-benda macam tu. Itu pun another dimension Yang ni macam semua aspek ruhi, ikhwah kena macam ni. Aspek-aspek yang lain pun fizikal, yang tu fizikal lah. Maksudnya kalau ikhwah tu dependent dengan kopi, dia kata macam tu tak mencapai piawaian ikhwah lah. Faham kan? Macam anda tak minum kopi sebab tu anda tak larat kan? Ini tak lepas lah. Sebab tu dia kata tak boleh dependent dengan minuman
Kalau orang sana kopi lah, kalau kita Red Bull ke apa-apa yang seumpamanya. Lepas tu medical check up tu, ini pun muhasabah untuk anak lah kan. Macam kita menyimpan apa simptom-simptom jangkit tapi tak pernah tahu, tak pernah check. So dia amat serius dalam menyiapkan individu tu. So hopefully pertama sekali saya rasa paling kurang sebelum kita amal pun kita nampak oh benda ni fitting dengan keseriusan gagasan yang besar tu lah. Okay. Dan yang kedua dari segi implementation kita, satunya hopefully ni nak link dengan apa yang kita buat dalam wasilah kita ni, bermula insyaAllah hari ni, malam ni, bulan ni, dan dia akan jadi common program bulanan kita. Untuk aspek ini, tahu yang warna hijau tu apa? Yang jumpa kat mana tu? Ta'aruf, tafahum, takaful. Rukun usrah kan? So kita nak apa orang kata? Okey, apa kaitan usrah dengan ketibah? Kalau nak cakap macam tu, boleh jawab. Usrah family dengan ketibah. Ni tajuk yang lain lah, tapi alang-alang tu sebab dia terkait dalam konteks gambaran yang lebih besar. Sebab Al-Maqsurat ni salah satu juzuk preparation yang besar tu kan. Dan kita ada juzuk yang lain, so ni anak nak rangkum sekali lah. Bila cakap rukun usrah, dan dari segi struktur, usrah tu adalah unit terkecil yang Al-Banna gagaskan. Unit yang lebih besar daripada tu katibah. Kalau sebut macam tu, siapa yang first time dengar? Ataupun dah biasa dengar? First time. Okay, kalau kita translate word usrah jadi bahasa Melayu apa? Keluarga. Kalau bahasa Inggeris? Family. Kalau word katibah kita translate dari bahasa Inggeris? Ni kalau antum dengar Google Translate pun antum boleh try katibah. Dia akan translate sebagai battalion. So dari sisi sistem, okay, kalau tengok history ini ada satu risalah lain kalau nak tengok history Al-Banna tu. Dia mula-mula establish sistem katibah dulu. Sistem katibah ni 40 orang Yang mana kalau antum bayangkan ikhwah masa Al-Banna bawa dulu tu, dia berusrah 40 orang setiap minggu, macam tu lah. Siapa yang rasa best, siapa yang rasa best lah, aku tak datang pun tak puas kan, anda tak tahu apa yang best tu. Tapi kemudiannya kalau antum tahu historically, benda tu dah tak boleh berjalan sebab kalau nampak ikhwah berkumpul-kumpul sebab masa pemerintah yang memang memenjarakan ramai tu, so dia kena break down this unit kepada unit lebih kecil. So katibah tu battalion lah, maknanya satu battalion memang 40 orang tu, logik lah kita kata satu battalion. Kalau 5 orang battalion, kita kata battalion apa ni kan. So dia pecahkan jadi macam usrah tu sub unit. So jadi setiap minggu setiap usrah berkumpul, setiap bulan sekali usrah-usrah berkumpul dengan usrah lain yang sama battalion dengan dia. Tu ideanya lah. Dan qiyam apa semua tu adalah wasilah perjalanan. Usrah tu unit, liqah usrah rehlah tu aktiviti, katibah tu unit, qiyam apa semua aktiviti. Faham kan? So yang kita berqiyam apa semua tu adalah aktiviti katibah. Tapi bila kita katibah kita siapa? Inilah ahli katibah kita, macam tu lah. Inilah battalion kita sama-sama di Gombak ni. So idea je gitu. So bila kita kata dalam usrah pun sepatutnya ta'aruf, tafahum, takaful, dalam battalion pun sama juga lah. So hopefully sedikit demi sedikit kita kalau tengok muka tak kenal lagi, kita ta'aruf lah sebelum kita boleh mampu tafahum dan takaful. Itu hajatnya. So hopefully malam ni untuk kali pertama ni, especially kalau bayangan kita agak santai. Sebab kalau kita cakap battalion tu, caranya pun macam kalau antum dengar battalion pun dia bukan, tak adalah macam santai sangat kan word tu. Dan kalau antum biasa, siapa pernah baca buku wasilah tu apa? Bahasa perangkat-perangkat kalau bahasa Indonesia, perangkat-perangkat tarbiyah ikhwan atau terbitan Indonesia lah. Tapi dia basically wasail lah. So kalau kita tengok dalam tu, kalau kita baca semua wasilah ikhwan ni dia very orang kata apa? Disiplin lah. Kalau kita baca cara dia rehlah pun, rehlah macam ni kan. So siapa pernah baca? Kalau kita rehlah pergi macam tu je lah kan. So dia kata macam basically kalau kita pergi rehlah, kita tak tahu siapa amir rehlah ni. Maknanya kalau nak kita bagi tandas minta izin dengan amir tu, itu faham? Dia mensistemkan orang dan membiasakan orang bersistem. Okey.
Tapi itu untuk kali ni kita tak menekankan lagi aspek itu. So insyaAllah lepas ni masa kita minum teh dan sebagainya, harapnya kita boleh bertaaruf, dan esok sambil sarapan pun kita cuba design supaya ni nak masuk kepada pelaksanaan. So malam ni insyaAllah lepas ni satunya, okey, nak cerita itu, okey, tak apa. Technical tu kita habiskan slide ni dulu sikit. Sebab ada lagi satu ialah okey, maratib. Okey, ada yang first time dengar tak maratib amal? Maratib amal. Semua biasa dengar ke? Semua biasa dengar. Maratib amal yang pertama apa? Apa? Individu Muslim. Itu keyword dia kan? Amal dia apa? So maratib amal kan, maratib amal tu kalau kita kata tertib amal lah, kalau kita roughly translate tertib amal, step-step amal. Mestilah amal lah. Macam kalau kita step-step amal dalam wuduk, kalau kita boleh kata keyword muka, tapi amal dia apa? Oh, membasuh muka ke, macam tu kan. So maratib amal pertama, apa amal dia? 10 musawabat tu apa hasil dia? Nanti boleh buka juga siapa yang ada risalah taklim atau maklumat saya. Kalau bahasa Arabnya islah nafsihi hatta yakun qawil jismi matinul khuluq bla bla lah. So islah diri masing-masing, islah diri sendiri sehingga cukup 10 musawabat dan dia jadi tugas kita masing-masing lah kan, tugas masing-masing. So peranan anak kat sini, kalau berjayalah peranan ini, adalah untuk hopefully men-trigger kita untuk realise, oh ada benda yang kita nak kena cover. So hantar buka balik dan tengok risalah maksurat tu sendiri. Kalau dalam tema malam ni, cuba amalkan surah-surah yang tertentu yang ialah berdikit-dikit. Dan amalan harian tu sepatutnya itulah, kalau doa pakai baju pun kita tak tahu lagi dan sebagainya, lumrahkanlah. Dan kalau ada anak kat rumah, anak banyak belajar setengah-setengah doa tu ataupun lebih ingat doa tu sebab zaujah selalu macam baca kepada anak kan, dan dia baca dalam intonasi kan, Allahumma, macam tu, kita pun senang nak ingat tu contohlah. Okey, so itu wallahu alam. Untuk pengisian malam ni itu saja. Kita hanya just go through surface dengan harapan antum interested lah untuk membuka sendiri lembaran-lembaran ada dalam risalah ini. Wallahu alam. Okey, insya-Allah untuk yang ini kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah al-asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wasrina lisan fi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.